Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia, wa ala alihi, dan ke atas ahli keluarga baginda, wa sahbihi ajma'i, dan ke atas sekalian para sahabat. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. Segala pujian hanya selayaknya untuk Allah. Segala pujian yang disandarkan kepada kita hakikatnya adalah ditujukan kepada Allah, perlu dikembalikan kepada Allah. Kita selalu perlu melazimi mengosongkan diri daripada apa sahaja, mengosongkan diri daripada rasa memiliki apa yang dimiliki sementara sekarang ini. Kerana perasaan mengosongkan diri itu, perasaan rasa tidak memiliki itu, hanya kita saja yang boleh melatihnya. Bukan orang lain yang sebut pada kita, bukan orang lain ingatkan kita. Betul, kita perlu diingatkan, tetapi kitalah yang perlu melatih. Setiap kali kita nak tidur, kalau boleh dalam satu hari, fikirlah sesungguhnya apa yang kita miliki saat ini adalah pemilikan sementara, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala akan menghisap. Allah Subhanahu Wa Taala akan menghitung. Semua ini adalah bahan ataupun perantaraan ujian Allah. Adakah segala yang Allah beri ini menghalang kita menjadi hamba-Nya yang lebih baik? Adakah dengan segala apa yang Allah beri mendekatkan kita kepada Allah ataupun menjauhkan kita kepada Allah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. Kesyukuran setinggi-tingginya dengan mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itulah bentuk kesyukuran yang perlu kita sentiasa amalkan, yang sentiasa kita kena lihat dengan mata hati. Akui dengan hati kita, ada ke tidak? Ada ke tidak lagi amalan ataupun perintah yang Allah perintahkan kita belum buat? Ada ke tak lagi amalan ataupun perbuatan maksiat yang masih kita buat? Jadi itulah ya sifat orang mukmin, dan disebutkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ciri-ciri orang yang bertakwa itu sendiri adalah orang yang mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Jadi memang kita kena sentiasa menyemak diri kita. Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, alhamdulillah hari ini hari Khamis. Hari ini merupakan hari Khamis 12 Mei 2022. Pada tarikh yang sama 12 Mei 1980 lahir seorang bayi yang diberi nama Tengku Fazli bin Tengku Yahya. Orangnya tak ada ni, pergi uruskan anak-anak. Subhanallah, Allahu Akbar. Hari ini 12 Mei, betul kan? 2022. Pada tarikh yang sama 12 Mei 1980. Ia merupakan hari kelahiran suami saya. Subhanallah, encik suami, Tengku Fazli bin Tengku Yahya. Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, marilah sama-sama kita mulakan seperti biasa dengan bacaan Al-Fatihah, 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi dan Asmaul Husna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, kurniakanlah kepada kami, min ladunka, daripada sisimu ya Allah, rahmatmu ya Allah, wahayyi lana, dan sempurnakanlah bagi kami ya Allah, min amrina, dalam setiap urusan kami ya Allah, rasyada, petunjukmu yang jelas. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعددنا جهنم للكافرين عرضا إنا أعددنا للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا
Sadaqallahul azim. Baiklah, seterusnya kita sama-sama membacakan Asmaul Husna. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghafar. Al-Qahharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim. Al-Qabidul Basitul Khafidul Rafi'ul Mu'izzul Muzillus Sami'ul Basirul Hakamul Adl. Al-Latiful Khabir, Al-Halimul Azim, Al-Ghafurul Syakur, Al-Aliyul Kabirul Hafizul Mukid. Al-Hasibul Jalil, Al-Karimul Raqib, Al-Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadudul Majid, Al-Ba'isul Syahid. Al-Haqqul Wakil, Al-Qawiyul Matin, Al-Waliyul Hamid, Al-Muhsil Mubdi'ul Mu'id, Al-Muhyil Mumitul Hayyul Qayyum, Al-Wajid Al-Majid, Al-Wahidul Ahadul Samadul Qadirul Muqtadirul Muqaddim, Al-Muqaddimul Muakhirul Awwalul Akhir, Al-Zahirul Batinul Walil Muta'alil Barut Tawwab, Al-Muntaqimul Afu Ra'uful Malikul Mulki Zul Jalali wal Ikram. Al-Muqsitul Jami'ul Ghaniyul Mughniyul Mani'ud Dar. Al-Nafi'un Nurul Hadil Badi'ul Baqi. Al-Warisul Rashidul Saburul Ladzi Laisa Kamislihi Syai'un wa huwa Sami'ul Basir. Allahumma salli afdala salati ala as'adil makhluqatika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakirun wa ghafala an zikrihil ghafilun. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala pujian bagi Allah yang mentadbir sekalian alam. Allahu akbar, masya-Allah. Okey. Tadi ada yang tulis pasal kening. Ya, ada yang tulis pasal kening. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian, daripada saya sekolah menengah lah macam tu, tapi sebenarnya biasa saja. Cuma saya rasa kena jelaskan sebab dah beberapa orang tanya, Ustazah bentukkan kening ke? Kemudian Ustazah cukur kening ke? Muslimin muslimat di mata Allah sekalian, tentang bab hukum hakam mencukur kening, kalau tak cukur pun mencabut, kan, cabut-cabut untuk membentuk kening, kita tahu hukumnya jelas haram. Ia adalah satu perbuatan yang haram, jelas haram. Maksudnya dengan cara mencukur ataupun menghilangkan, cabut bulu-bulu supaya terbentuk, hukumnya adalah haram. Dan saya tidak pernah melakukan apa sahaja proses untuk kening, apa sahaja. Lukis ke? Lukis tu ya, muslimin muslimat, lukis bukan kekal. Lukis kan sekarang ni memang ramai orang soleh lukis. Maksud saya tu, saya pun tak pernah buat. Saya tak pernah, bahkan pakai apa panggil, celak pun memang tak pakai. Celak kening ke, celak mata ke, tak pernah pakai. Muslimin muslimat, mungkin pakai masa kecil dulu. Cakap tak pernah kan, tipu pula kan.
Masa hari nikah pun nak pakai pun mak memang tak bagi. Nikah pun duduk dalam bilik je, tak keluar daripada rumah. Keluarlah sekejap di ruang tamu dalam rumah, tapi di luar rumah mak ayah memang tak benarkan. Muslimin muslimat, subhanallah, tentang bab hukum hakam melukis. Sekarang ni orang lukis kan, bagi terbentuk. Sekarang kita pergi kepada niat apa dilukis kening. Kan, tujuan apa? Jika tujuan untuk menarik perhatian, tujuan untuk dilihat cantik dan menarik. Sama juga dengan wanita, bab solekan ni, muslimin muslimat, bab wanita dengan perhiasan wajah dan sebagainya, perbincangan tu tak habislah, sebab sentiasa ada saja perkara-perkara baru. Kalau saya rujuk buku-buku berkenaan dengan bab tabarruj, bab solekan wanita, perhiasan wajah wanita, perhiasan lain, emas semua tu nantilah kita bincang semula. Tapi perhiasan wajah ni, wanita dia menghiaskan wajah dia dengan macam-macam lah. Kan, dengan kening, dengan mata, dengan bibir, dengan membentuk hidung kan. Maksudnya solekan-solekan membentuk hidung, bagaimana dia nak bentuk pipi, nak bentukkan dagu dan sebagainya. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, terutamanya wanita. Bila kita lukiskan, kita lukis biar terbentuk tebal, nipis, macam-macam bentuk lah. Sama juga kita warnakan mata kan, pakai eyeshadow, warnakan mata. Lepas tu bentukkan pula mata tu nampak jadi lebih besar. Lepas tu lukis. Okey. Sekarang jika berniat, jika ia menarik perhatian, dia menjadi satu bentuk tabarruj. Tabarruj adalah satu solekan ataupun perhiasan yang menarik perhatian dan jatuh hukumnya kepada haram. Boleh jatuh hukumnya haram. Jika kalian tengok penulisan ilmiah di dalam portal Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, berkenaan dengan solekan wanita ni, disebutkan secara umum, tapi ni saya tak dapat nak baca ni, disebutkan secara umum, Islam membenarkan kan wanita ataupun lelaki memperhiaskan diri. Saya sebut umum ya. Hukumnya adalah harus membenarkan lelaki ataupun wanita memperhiaskan diri untuk kelihatan lebih bersih, kemas dan indah. Dibenarkan. Dan Islam memang suka umatnya berpenampilan bersih, kemas dan indah. Dan Rasulullah sendiri juga adalah seorang individu yang menjaga penampilan diri. Okey, itu umum, harus. Okey, bila pergi kepada dalam proses mengindahkan, berpenampilan indah, di sinilah perlu ada batasan. Kerana manusia tidak pernah puas. Wanita juga tidak pernah puas. Lelaki pun sama. Lelaki dengan cara dia, perempuan dengan cara dia. Subhanallah, muslimin muslimat. Kalau kita wanita ada dua kawasan yang dibenarkan untuk diperlihatkan, iaitu muka dan dua tapak tangan. Dua tapak tangan tu tapak depan dengan tapak belakang. Dua tapak tangan, inilah tangan kita ni. Tangan depan dan tangan belakang. Ini belakang kan, ini perut tangan. Berkenaan wajah adakah aurat atau tidak, jumhur mengatakan wajah bukan aurat. Subhanallah. Berkenaan kewajipan pakaian itu dalam bab lain. Jadi wajah ini bukan aurat. Bagi mereka yang dia tak pakai apa-apa solekan, dia tidak ada, dia jaga kebersihan, dia jaga tetapi wajahnya tetap menarik perhatian. Maksudnya mungkinlah di sana ada sekian-sekian, bukanlah jatuh kepada berdosa, jatuh dosa ataupun dia telah melakukan perbuatan maksiat. Dalam waktu yang sama dia tidaklah maksudnya dia kita lihat ramai wanita-wanita di luar sana, dia tidak ada menambahkan perhiasan tetapi dia masih kelihatan menarik. Contohnya, bukanlah jatuh dosa kepada wanita tersebut dalam usaha dia juga menjaga dan sebagainya. Tetapi sekiranya memang sengaja untuk dibuat, sengaja dengan niat, dengan tujuan, ataupun dengan perbuatan dikata tidak niat sekalipun, maka berhati-hatilah. Lagi-lagi yang menambah-nambahkan, yang tambah-tambah. Jadi berkenaan dengan kening contohnya, muslimin muslimat, ada yang buat sikit saja untuk dikata, Ustazah saya jarang sangat gini tapi orang tak perasan pun saya pakai.
Jadi insya-Allah dia boleh jatuh kepada hukumnya harus, tidak sampai menarik, menonjol dan sebagainya. Okey. Kemudian kebetulan pula sama. Saya tak perasan Encik pakai warna apa tadi. Masya-Allah. Samalah juga. Ada yang tanya apa hukum pakai gincu. Bila saya rujuk kan Jabatan Mufti Wilayah, apa saja bentuk solekan pada wajah wanita sekiranya subhanallah dalam keadaan natural, maka ia harus. Faham ya? Dalam keadaan mengekalkan natural, mengekalkan wajah asal. Maksudnya contoh sebab bibirnya pucat dan sebagainya, dia pakai gincu tapi masih kelihatan natural, bukan merah menyala, bukan bibir itu sengaja. Sekarang ni solekan bibir banyak. Saya tengok orang Melayu kita pun banyak buat solekan bibir. Maksud bibir sendiri baru saya perasan bukan gincu saja. Bahkan sekarang glitter lah, apalah, nak nampakkan bibir itu basah, bibir itu seksi, nak nampakkan bibir itu tebal, solekan sekeliling bibir. Sama juga solekan hidung. Nak nampakkan hidung itu tinggi apa semua, kan? Macam-macam lah solekan mata. Jadi, tuan-puan sekalian, kita pakai sesuatu pada wajah untuk kelihatan lebih segar, lebih fresh, ataupun lebih bermaya, ataupun maksudnya hanya sekadar natural. Itu adalah satu keadaan yang paling tenang lah untuk kita. Paling kita rasa selamat. Sebab bila orang tanya saya, Ustazah, pakai sikit-sikit eyeshadow, pakai sikit-sikit gincu, pakai sikit-sikit pemerah pipi, susah kalau maksudnya nak jawab secara umum. Boleh, tak ada masalah. Agak susah. Tapi secara umumnya jawapannya adalah kita memakai sesuatu menambah-nambah pada wajah, dalam waktu yang sama kekalkan natural tu. Itulah jawapan paling selamat. Maksudnya dah kalau pakai gincu, kekalkan natural. Kalau pakai bedak, kekalkan natural. Macam tu lah. Sebab kalau berlebihan je, mungkin dia terut. Memang tuan-puan sekalian, saya perasan je. Kalau wanita-wanita dikata, saya pakai nipis je Ustazah, pemerah pipi. Apa hukum pakai pemerah pipi? Dia tanya hukum kan. Saya kata hukum asal kepada semua bentuk. Maksudnya perhiasan adalah harus. Tetapi jangan sehingga ia menarik perhatian. Macam tu. Jadi kalau asalnya dia memang dia tak pakai apa-apa tapi tetap menarik, di sini lelaki kena jaga pandangan mata dan wanita itu kena jaga selalulah. Bukan sampai kita kata dia wajib memakai furdah. Subhanallah. Jadi muslimin-muslimat mata Allah sekalian, Ustaz, boleh tak Ustaz tolong carikan Jabatan Mufti Wilayah hukum memakai gincu apa semua? Ada perbincangan. Okey. Itulah saya pun jadi kau bincang pasal ni. Susahnya. Bukan susah apa ya. Susah bukan nak jaga hati wanita. Tak, bukan nak jaga hati wanita. Ada perkara lain. Tapi para wanita muslimah salihah sekalian, jagalah. Saya sepanjang musim raya ni kan, bila tengok ramainya wanita-wanita yang lama tak jumpa, saudara mara, berwarna-warni muka kan, kita dalam hati kita, sebenarnya wanita ni Allah ciptakan memang indah. Kalau kita kekalkan natural, solekan natural tu lagi cantik sebenarnya, lagi indah. Dan kita tahu kita ni dapat pahala berganda bila kita bercantik dan indah di hadapan suami, di hadapan orang-orang yang mahram dengan kita. Subhanallah, itulah keindahan yang paling utama yang perlu kita jaga. Okey, subhanallah. Ada kan Ustaz? Okey. Irsyad fatwa hukum wanita memakai lipstik dan alat solekan lain. Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Tengok ya. Hukum wanita memakai lipstik, gincu dan alat solek lain. Tengok ni ya. Boleh saya minta nasihat sikit? Saya tertanya-tanya sebenarnya apa hukum bagi wanita memakai lipstik? Adakah perkara tersebut termasuk kebiasaan wanita jahiliah? Sebabnya saya pun tak maulah orang lain melihat saya sebagai seorang yang selekeh, yang tidak pandai mengurus diri. Harap Datuk Mufti dapat memberi pencerahan. Ya. Subhanallah, jawapannya, hiasan kecantikan yang merupakan fitrah wanita itu asalnya adalah baik dan mempunyai asas daripada syarak. Akan tetapi ianya mestilah tidak melanggar apa yang telah dilarang oleh syarak secara jelas berkaitan dengan hukum berhias bagi wanita. Sekarang kita bincangkan tentang hukum berhias bagi wanita.
Oh, ini pendek sangat Encik. Dia sebenarnya ada dalam hiasan kecantikan yang merupakan fitrah wanita itu. Okey. Di antara hak seorang wanita itu adalah berhias. Dan suami harus mengambil kenikmatan dengan kecantikan serta perhiasannya. Siapakah yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang telah mengeluarkannya untuk hamba-Nya? Ini bukan ni. Sekejap. Jawapan penuh. Ada ni jawapan penuh. Kena tekan link. Gitu. Hukum memakai lipstik. Berbalik kepada soalan yang ditanyakan, hukum wanita memakai lipstik serta alat-alat solat yang lain. Wanita hanya harus berhias untuk para suami mereka sahaja serta mereka dibenarkan oleh syarak. Okey, ini jawapan daripada Jabatan Mufti. Tidak harus dia mempamerkan kecantikannya selain daripada suami mereka dan sebagaimana manusia telah disebut yang disebut di dalam surah An-Nur ayat 31. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31, dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Dan disebutkan yang zahir iaitu wajah dan kedua tangan. Dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka. Sebab itu memakai tudung adalah wajib dan perlu dilabuhkan tudung sehingga menutup bahagian dada. Perlu dilabuhkan. Ini adalah perintah Allah. Subhanallah. Dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka. Maksudnya bukan tutup dengan baju. Tutup dengan dilabuhkan tudung sehingga menutup belahan baju mereka. Dan janganlah mereka janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami atau bapa mertua atau anak-anak atau anak tiri atau saudara adik-beradik atau anak bagi saudara mereka, iaitu anak saudara kita, anak buah, atau anak bagi saudara mereka yang perempuan, atau perempuan-perempuan Islam atau hamba-hamba mereka, atau orang gaji dari orang-orang lelaki yang telah tua dan tidak berkeinginan kepada perempuan, atau kanak-kanak yang belum mengerti lagi tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kaki untuk diketahui orang akan apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang yang beriman, supaya kamu berjaya. Syekh As-Sa'di menafsirkan kecuali yang zahir daripadanya pada ayat di atas sebagai pakaian yang zahir, iaitu yang biasa dipakai menurut adat setempat dengan syarat pakaian tersebut tidak membawa kepada timbulnya fitnah. Oleh itu kami berpandangan, cuba kita baca ni, apa yang disebut oleh Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan berkenaan hukum wanita memakai perhiasan ataupun bersolek, memakai lipstik, pakai ni, kita panggil apa ni, ni lah kening mata ke dan sebagainya. Kami berpandangan sekiranya wanita tersebut sekadar memakai lipstik dengan warna yang tidak ketara, maksudnya natural, atau memakai alat solat yang lain seperti bedak dan lain-lain dengan nipis, dan sekadarnya dengan nipis, serta tidak tabarruj. Maksud tabarruj tidak menarik, tidak menjadikan semua bahan solekan itu membuatkan ia kelihatan menarik semasa berada di luar, adalah tidak mengapa, selagi mana perkara tersebut tidak menimbulkan fitnah serta menarik perhatian lelaki kepadanya. Hal ini kerana agama Islam sangat menekankan soal kekemasan dan kecantikan, sebagai riwayat daripada Ibnu Mas'ud bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Hadis sahih riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah itu indah, Allah itu cantik, dan Allah sukakan kepada kecantikan dan keindahan. Tabarruj, apakah maksud tabarruj? Sebab yang haram adalah berhias yang namanya tabarruj. Tabarruj ini hukumnya adalah haram. Subhanallah, Allahu Akbar. Selain itu, perkara yang harus diingat dan diberi perhatian juga kepada seorang wanita adalah hendaklah dia mengelakkan diri daripada bertabarruj. Imam Asy-Syaukani menyatakan bahawa
At-tabarruj ialah menampakkan dan mempamerkan perhiasan dan kecantikannya bagi mata-mata melihat dan menikmatinya. Dia memang bertabarruj, bersolek untuk diperlihatkan. Untuk diperlihatkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah al-ula." Surah Al-Ahzab ayat 33. Ini adalah larangan daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Dan hendaklah kamu tetap diam di rumah kamu, serta janganlah kamu mendedahkan diri seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Syekh Al-Maraghi menyatakan di dalam kitabnya bahawa larangan untuk mempamerkan perhiasan diri dan kecantikan wanita kepada kaum lelaki seperti yang dilakukan oleh kaum perempuan pada zaman jahiliyah sebelum kedatangan Islam. Begitu juga Imam Asy-Syaukani ketika menafsirkan ayat di atas menyebutkan bahawa tabarruj ialah apabila seorang wanita menampakkan sebahagian daripada perhiasan dan kecantikan yang sepatutnya wajib ditutupnya, yang mana perkara tersebut dapat menarik perhatian. Berlebihan dalam berhias bagi seorang perempuan adalah diharuskan hanya kepada suami sahaja. Berlebihan dalam berhias bagi seorang perempuan adalah diharuskan hanya kepada suaminya sahaja. Dalam membincangkan masalah ini, berpandukan pandangan para fuqaha dalam pembagian hukum berkenaan dengan tabarruj, mempamerkan perhiasan dan kecantikan kepada sesiapa yang tidak sepatutnya dilihat seperti memakai pakaian ketat untuk mempamerkan bentuk badan atau selainnya, dan disebabkan itu dapat menaikkan syahwat dan nafsu orang yang memandangnya, maka ijma' sepakat para ulama adalah haram melainkan kepada suaminya sahaja. Maka kita ketahui bahawa perbuatan bertabarruj itu adalah merupakan kebiasaan wanita jahiliyah. Demikian juga kami katakan bahawa termasuk dalam perbuatan tabarruj itu ialah apabila seorang wanita memakai alat solek secara berlebihan, yang mana perkara tersebut dapat menarik perhatian lelaki ajnabi kepadanya dan menimbulkan fitnah. Inilah yang dilarang dan ditegah di dalam agama. Adapun memakai lipstick atau alat solat yang lain sekadarnya dengan sangat sederhana agar nampak kemas, tujuannya untuk nampak kemas, tidak dilihat selekeh, berseri dan tidak kusam, serta bukannya bertujuan bagi menarik perhatian lelaki ajnabi, maka ia tidak mengapa. Kesimpulannya, berdasarkan perbahasan dan perbincangan di atas, kami menyimpulkan beberapa perkara. Cuba tengok ya kesimpulan. Secara umumnya, hukum asal bagi pakaian dan perhiasan adalah harus sama ada di badan, pakaian atau tempat. Akan tetapi, hukumnya berlanjutan sedemikian halal dan harus selagi mana tiada nas yang khusus yang mengecualikan hukum asal tersebut. Kami berpandangan tidak mengapa bagi seorang wanita itu untuk memakai lipstick serta alat solat yang lain semasa berada di luar rumah dengan syarat. Kena tengok syarat, jangan ambil tidak mengapa tu saja, dengan syarat tidak berlebihan dan memakai sekadarnya sahaja serta tidak bertabarruj. Selain itu, perkara tersebut harus selagi mana ia tidak menimbulkan fitnah serta menarik perhatian lelaki kepadanya dengan syahwat. Lebih-lebih lagi apabila dia memakai lipstick atau alat solat yang lainnya itu sekadarnya agar nampak kemas, tidak lihat selekeh, berseri dan tidak kusam, serta bukannya bertujuan bagi menarik perhatian lelaki ajnabi. Hal ini kerana Islam sangat mengambil berat soal kekemasan, kebersihan dan keindahan. Walau bagaimanapun seorang wanita muslimah itu juga mesti ingat bahawa berlebihan dalam berhias bagi seorang wanita adalah diharuskan hanya kepada suaminya sahaja. Kami akhiri dengan kata-kata Sayyid Qutb sebagai renungan bersama khususnya para wanita di luar sana. Mari kita perhatikan apakah kata-kata Sayyid Qutb. Perhiasan itu halal bagi perempuan untuk memenuhi keinginan semula jadinya. Perhiasan itu halal bagi wanita bagi memenuhi keinginan semula jadinya. Setiap perempuan ingin menjadi cantik dan dipandang cantik. Walaupun perhiasan itu berbeza dari satu zaman ke satu zaman. Namun asas perhiasan itu adalah sama sahaja dalam fitrah perempuan, iaitu ingin mendapat dan menyempurnakan sifat-sifat kejelitaan dan menunjukkannya kepada kaum lelaki. Islam tidak menentang keinginan semula jadi ini, tetapi Islam mahu mengatur dan mengawalnya. Islam mahu menjadikan keinginan semula jadi itu menuju ke arah yang terang, iaitu ke arah suaminya yang tunggal selaku rakan kongsi hidupnya yang dapat memandang bahagian-bahagian badannya yang tidak boleh dipandang oleh orang-orang yang lain darinya, iaitu daripada suami. Ini adalah tafsir fi zilalil Quran. Subhanallah. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dimati Allah sekalian, maka jelas kepada kita selepas kita membacakan satu tulisan yang panjang
kan, daripada Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Dan kalau kita baca buku-buku ataupun kitab-kitab tafsiran ahli ulama daripada hadis-hadis Nabi dan sebagainya, wahai para wanita muslimah, yang paling selamat ialah, subhanallah, kita menjaga kebersihan dan kekemasan. Jagalah kesihatan badan kita, jagalah kesihatan kulit kita, subhanallah, supaya ia kelihatan segar, sehat, bertenaga. Kemudian bila melibatkan bab solekan, kita dah dengar hukumnya harus selagi mana ia adalah sederhana, sekadarnya. Maksud sekadar ini, bila lihat kita tak nampak seperti bersolek, tapi kalau nampak bersolek, saya secara jujur, kita orang perempuan, kalau kita nampak mata itu pakai eyeshadow, dipakaikan pemerah dan sebagainya, kita tak boleh nafi, memang nampak. Memang nampak. Subhanallah. Subhanallah, Allahu Akbar, muslimin muslimat. Samalah dengan umumnya pakai lipstick apa. Jadi sekadarnya kelihatan sangat sederhana dan tidak sekadar untuk tidak lihat kusam. Faham ya? Itu yang bila sekadarnya, itulah ramai wanita tak boleh nak jaga batasan tu. Jadi yang paling selamat, saya kira, nak pakai bedak tu, kadang ada pakai foundation nak tutup celah supaya tidak dilihat kusam, maka ia dibenarkan. Jangan sampai pakai tu kan, sampai ditambah-tambah dengan sekian-sekian, sampai dengan warna-warni, macam itulah ya. Muslimin muslimat, faham ya maksud saya? Jadi berhati-hatilah. Kita bimbang ini menjadi sebab kita mengumpul dosa yang berterusan. Dosa-dosa yang berterusan. Jadi saya rasa kalau perempuan pakai bedak, pakai foundation, pakai sunscreen, lepas tu pakai lipstick sikit yang natural sangat, yang warna asal. Minta maaf, ada orang kata, Ustazah, saya pakai ni je. Saya pakai apa? Saya pakai apa nama? Bibir? Lip balm. Saya pakai lip balm je. Saya tak pakai gincu. Tapi nampak merah menyala. Sebab lip balm sekarang fungsi dia kata ikut warna darah. Tapi merah menyala. Bila merah menyala ni memang menarik perhatian. Tak boleh tipu kata tak menarik. Memang menarik. Jadi berhati-hatilah. Sama juga mata. Bila anda lukis, bila anda pakai ni, pakai pula pewarna mata tu, kan, eyeshadow tu, memang akan jadi menarik. Jadi wallahualam, kalau anda kata itu tidak menarik dan sebagainya, dan anda yakin dan anda tenang, anda teruskan, itu pilihan anda. Maksudnya, sebab dari segi hukum pun, para ahli ulama sebut secara umum, kan, solekan pada wajah dibenarkan tetapi jangan sampai menarik. Kalau anda kata pakai eyeshadow, kan, lukis kening sampai bentuk apa semua tu tidak menarik, pakai apa ni macam-macam bahagian pemerah pipi, pakai gincu tu tidak menarik, wallahualam. Subhanallah, muslimin muslimat, hati kita tidak boleh menipu. Bila kita tengok pada cermin bagaimana wajah kita sebelum dan selepas. Jadi pakailah yang basic. Pakai bedak, foundation tu saya faham kadang campur dengan SPF, lepas tu untuk tutup celah dan sebagainya. Pilih pula warna yang natural dengan kulit kita dan sebagainya. Maka saya kira itulah paling selamat, paling tenanglah untuk kita, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Saya pada tu sekarang ni saya tengok kembali semula pakai baju raya yang baju kebaya. Baju kebaya ni walaupun tak ketat, kita kata tak ketat, tapi dia membentuk badan. Itu juga termasuk tabarruj yang diharamkan. Maksudnya kebaya ni ada yang memang longgar betul, tapi kalau yang ketat nampak bentuk sikit, dia terus menarik. Perasan atau tidak? Kalau kita kata, alah dia pakai kebaya tapi tak ketat, tak adalah melekat, tapi kan membentuk. Bila membentuk tu ia menarik. Sekarang ni baju pula. Baju ni lengan ketat. Alah Ustazah, lengan bukan ni. Tapi bila ketat dia nampak seksi. Lengan tu ketat. Lengan pula ketat ngam-ngam saja. Maksudnya ketat, fahamnya melekat. Jadi nampak bentuk tangan tu. Lepas tu perhiasan yang lain ialah emas. Tolong bersederhana. Bila berlebihan dia menarik. Dia menarik perhatian. Ini bukan istilah saya kata menunjuk. Emas bila pakai 2-3 tebal-tebal pula tu, dia menarik perhatian. Muslimin muslimat. Jadi sebenarnya pakailah yang sederhana. Emas juga termasuk perhiasan wanita yang perlu kita tampilkan dalam keadaan situasi sederhana. Pakai cincin dan sebagainya. Sama juga dengan kasut, handbag, tudung kita, biarlah berkekalan sederhana. Kalau kita nak pakai emas banyak-banyak, penuh cantik-cantik, pakailah di rumah, di hadapan suami. Kadang tu susah Ustazah nak buka ni, kita sorokkanlah mana-mana yang kita boleh sorokkan.
Maksudnya wanita ini penampilannya sederhana, itulah cantik. Dan Islam tidak melarang untuk kita berhias, untuk bercantik, memenuhi keinginan semajadi kita. Tetapi salurkan kepada tempat yang halal, iaitu suami. Di dalam rumah, depan mak ayah, adik-beradik lelaki, anak saudara, semua tu tak ada masalah. Semua tu tak ada masalah. Subhanallah, Alhamdulillah. Ustazah share lah produk apa saya pakai. Tabarush itu berlebihan, ya perhiasan. Kalau orang tanya saya pakai produk apa, jaga apa ni, untuk menjaga kulit. Okey. Produk apa? Kalau produk saya campur-campur. Saya pergi farmasi, saya pergi Watson, saya pergi mana-mana tu. Saya sebutkan begini. Cuci muka jaga, cuci muka sebab sekarang kita sangat kotor. Macam mana pun disiplin mencuci muka. Cuci muka. Lepas tu toner, pakailah toner. Kadang-kadang malas. Jarang, tapi saya perasan kalau pakai secara konsisten bagus. Carilah toner yang natural kan. Saya nak kata cuci lain ni, cuci muka pula memang ni. Sebab saya masalah kulit kering, carilah muslimin-muslimat. Benda ni try and error kan. Kita tak payahlah nak ikut orang ni pakai ni. Jadi anda boleh try and error. Bukan pakai jenama mahal tertentu, saya tak boleh sebut lah saya beli apa semua kan. Lepas tu pakailah pelembab kan. Sebelum tidur tu kadang pakai, kadang tak. Jadi yang saya perhatikan paling utama, jagalah kebersihan. Pemakanan sangat penting dijaga. Saya kurangkan minum air manis, banyakkan minum air kosong. Lepas tu cubalah makan buah kan, makan sayur. Berkenaan dengan pemakanan, makan sedap boleh tapi jangan makan banyak. Itulah dia. So daripada makanan dia pergi juga kepada ni. Selain daripada tu apa kita panggil tu, moisturizer, pelembab. Sunscreen, sunblock, itu menjadi satu rutin saya lah. Sebab kita terdedah kepada cahaya yang boleh merosakkan kulit. Jadi pakai sunblock. Pakailah. Sebab itu jadi ni. Saya tak ada yang khusus. Saya cakap sungguh. Saya pergi, saya habis, saya cuba yang ni, saya cuba yang ni, saya tanya pendapat ni. Tapi carilah yang diyakini natural dan juga yang paling terbaik ada logo halal. Produk Wardah tu elok kan, sebut pula daripada Indonesia tu kan. Apa lagi yang ada logo halal? Kalau ada logo halal kita rasa tenang. Tapi muslimin-muslimat, masya-Allah, sebenarnya ada doa kan. Bila tengok cermin, lepas tu bila basuh air dengan wuduk, doalah supaya Allah berikan kita kulit yang sihat. Itu antara amalan saya. Saya masa muda memang ada masalah kulit. Dengan jerawat penuh, dengan banyak masalah kulit. Jerawat lah terutamanya. Lepas tu berdoalah kan kita. Saya tahu ramai remaja yang ada masalah kulit. Masa ambil wuduk, basuh muka, memang kita ambil wuduk, niat wuduk, subhanallah. Tapi masa kadang-kadang bukan ambil wuduk saja, basuh muka, doa, ya Allah, bersihkanlah wajahku, bersihkanlah wajahku sebagaimana okey. Kita boleh doa umum. Contohnya, ya Allah, bersihkanlah wajahku daripada penyakit-penyakit kulit. Contoh, ya Allah, jadikanlah kulit wajahku, kulitku ini kulit yang sihat. Sama ada masa basuh atau masa wuduk ataupun masa basuh muka, mencuci wajah. Dalam tandas kita tak bolehlah sebut nama Allah. Kita boleh doa dari dalam hati. Tapi kalau basuh kat luar singki tu, kita bolehlah doa. Ini bukan tip kecantikan ya, tip kesihatan kulit. Subhanallah, tip kebersihan. Yang saya sebut pasal ais sebelum ni, ais tu kan, kadang minta ais dengan anak, lepas tu ni lalukan. Saya tak ingat lah, tapi ada kebaikan yang menggunakan ais pada wajah. Kemudian buah tomato, masa muda dulu guna tip-tip selalu semula jadi. Tampal tomato, air beras, sebenarnya semua tu bagus, sangat bagus. Suami tahulah duk tenyeh tomato, lepas tu biarkan sekejap. Tuan-puan kalau buat konsisten sangat bagus untuk kulit. Faham? Buah tomato, tenyeh dekat kulit. Tomato yang fresh tu, lepas tu biar dia mengering. Kalau lepas basuh kita boleh rasa. Buat selalu konsisten, tuan-puan sekalian. Siapa yang ada masalah jerawat lah, masalah jeragat, saya tak pasti kan. Jeragat, maksudnya yang penting kulit kita tu sihat. Dia menyerap, masa dia nak mengering tu, dia menyerap nutrition. Kita nak sebut apa ya, kebaikan yang ada dalam tomato. Tomato memang terkenal untuk bagus kulit. Ais, lepas tu air basuhan beras. Yang pertama saya tak ambil sebab kotor sangat kan. Yang kedua tu pekat-pekat, sapu, bagi kering. Saya tak tahu orang lain buat macam mana. Tapi saya sebab nak rasa tu, batu bagi kering. Memang wallahualam kenapa air beras tu. Tuan-puan sekalian, tuan-puan tahu kan SK2 tu, satu produk yang sangat mahal tu, SK2. Dia punya paling mahal air Pitera tu.
Pitera tu air basuhan beras. SK2 produk yang mahal, harga ribu-ribu tu kan. Pitera tu kalau baca air daripada air, ke saya salah tak silap saya, daripada air basuhan beras. Jadi wallahu alam, tak silap saya, minta maaf kalau orang yang pakai SK2 marah. Jadi tuan-puan sekalian, kalau kita rajin, kita rutin, sebenarnya kita boleh dapat. Gitu. Cuma sekarang ni malas, kejap pakai, kejap tak, apa semua tu. Jagalah yang paling utama kebersihan dan pemakanan. Lepas tu berdoalah kepada Allah. Kadang kita ni pakai macam-macam produk, cuba itu cuba ini, kulit tetap tak sihat, tak dapat kulit yang kita inginkan, tak dapat kulit masih masalah jerawat. Sebenarnya mungkin kita kurang berdoa dengan Allah. Masa saya remaja, masa belajar universiti kan, lalui proses masalah tu. Sampai saya kalau mengandung, sekarang ni saya berhenti mengandung kan, saya dah 2 tahun lebih tak mengandung. Suami tahu saya akan mengalami gangguan hormon, saya akan mengalami masalah kulit yang teruk. Maksudnya kulit tu penuh jerawat memang banyak. Jadi lepas habis melahirkan, macam mana nak merawat balik? Tuan-puan sekalian, itulah dia. Kena konsisten benda-benda yang semula jadi. Dan saya buat solat hajat khusus. Saya berdoa dengan Allah. Ya Allah, kan, pulihkanlah kesihatan kesihatan kulit wajahku ya Allah. Sebab teruk ni gangguan hormon ketika mengandung, jumpa doktor dia kata tak boleh, memang macam ni. Buatlah macam mana pun, memang itulah dia kena tunggu ni. Doa, minta dengan Allah. Ya Allah, sesungguhnya gini-gini. Kan kita ni rasa macam tidak kurang keyakinan, seluah kepada Allah. Masa buat solat hajat, doa. Ya Allah, temukanlah dengan produk yang betul. Saya cakap terus terang ni, tuan-puan sekalian. Saya berikanlah ya Allah produk yang betul, ya Allah, produk yang boleh menyihatkan kulit yang sesuai dengan ni. Maksudnya kita minta petunjuk, minta pertolongan dengan Allah. Jadi kita dah baca tadi Jabatan Mufti Wilayah. Ada orang bincang lagi sekian-sekian kan, macam-macam. Kena tengok daripada awal. Yang baru masuk kena dengar daripada awal. Sebab saya kira topik ni penting. Ustazah tak baca ke hadis, kita akan baca juga nanti hadis yang kita akan bacakan. Tetapi saya sebut ni sebab daripada awal tadi ada yang tegur pasal kening. Saya dah ramai juga orang tegur. Orang kata, Ustazah Ustazah nipiskan kening ke? Ustazah ni, daripada saya sekolah menengah, sebenarnya kening ni ada kening asli. Bukan saya nak kata kening, sebenarnya biasa je. Mungkin dalam live, saya tak tahu. Okey. Tapi kadang-kadang orang tegur daripada dulu. Cuma saya sebut tu, saya jelaskan, itu yang jadi bersambung. Tapi perkara ni penting sebab sekarang musim hari raya. Jadi sahabat-sahabat, dengar daripada awal penjelasan kita baca Jabatan Mufti. Maksud dari sudut perhiasan wajah wanita ni. Saya tidak pernah cukur, saya tak pernah buat apa-apa. Lukis ke, pakai celak pada kening ke, mata ke, memang tidak pernah dan tak pernah ada. Maksud saya ialah, jika anda melihat sesuatu pada seseorang itu, jangan terus bersangka. Sebab apa? Saya pernah baca tulisan, Ustazah Asma tu cakap gini, dia sendiri nimpiskan kening. Alah, dia sendiri gini-gini. Bahaya sangat bila anda mula dengan sakaan, lepas tu anda sebarkan. Tapi ada orang percaya, oh ya ke? Gini-gini. Orang percaya, menjadi satu fitnah yang besar. Jadi tuan-puan, sahabat-sahabat muslimin muslimat, kita jelaskan hukum menipiskan dengan cara mencukur dan sebenarnya hukumnya adalah haram, mengubah ciptaan Allah. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, masya-Allah. Tetapi menjaga kekemasan, menjaga keindahan, itu hukumnya adalah harus dan dituntut. Sebab sebagaimana hadis yang sahih yang kita bacakan tadi, Allahu Jamil, Allah itu indah, wa yuhibbul jamal, dan sesungguhnya Allah mencintai keindahan, kecantikan. Maksudnya keindahan yang semula jadi, lalu kita jaga, kita pelihara. Sebab ada yang tanya, Ustazah pakai skincare apa? Ustazah jaga macam mana? Saya cerita secara umum. Jaga kebersihan, benda yang basic. Jaga kesihatan kulit. Maksudnya sekarang kita tahu kesan daripada ni, jaga sunscreen, tak ada masalah. Sunscreen tu kan. Lepas tu foundation, maksud saya ialah moisturizer pelembab sebab kulit kering. Bila kulit kering, kulit kita akan jadi masalah-masalah yang lain. Jeragat, jerawat, macam-macam lah. Kulit kering menjadi penyebab macam-macam. Jadi subhanallah, sahabat-sahabat muslimin muslimat, Ustazah nak otter, aduilah yang komen, takkanlah Ustazah nak otter. Barang-barang makeup pun saya tak ada. Ya, samalah dengan saya. Anak perempuan saya kening dia macam Ustazah, saya kena panggil dengan cikgu disiplin. Okey, so pipik kat pipi, macam-macam ni. Jadi muslimin muslimat, jelas ya.
Jadi penampilan kita di hari raya, rumah terbuka dan sebagainya, bersederhanalah. Pakaian jangan membentuk badan, walaupun tak ikut bentuk badan asal tapi nampak membentuk. Lepas tu perhiasan emas, kita pakailah sederhana, jangan berlebihan. Bukan semua kita nak pakai pada saiz yang sederhana. Yang bukan bila orang tengok tu memang mata tengok 2-3 kali. Menarik perhatian bukan hanya pada lelaki, menarik perhatian kepada wanita. Kalau lelaki, perempuan pun tertarik perhatian pada kita, apatah lagi kepada wanita. Yang mana semula jadi, yang tidak boleh dikawal, itu di luar kawalan kita. Kalaulah kita kata, okey, wanita tersebut walaupun tak pakai apa-apa tapi dia tak menarik. Oh, haram bagi dia. Berdosa besar dia. Habis tu, adakah wanita ini perlu diam duduk dalam rumah, tak boleh keluar langsung untuk urusan, untuk kerja dan sebagainya? Maksudnya dalam hal ini dia bukanlah menanggung dosa, tetapi orang lain. Maksudnya perlu menundukkan pandangan, contohnya lelaki. Sebab itu di dalam Al-Quran disebut wanita tundukkan pandangan, lelaki juga menundukkan pandangan. Tapi bila memakai sesuatu memang boleh menarik perhatian, di situlah ada tanggungan dosa kerana perbuatan tambahan dia. Itulah yang membuatkan dia menarik, membuatkan ia tu jadi menarik. Faham ya? Subhanallah, Allah Akbar. Susah nak jelaskan perkara-perkara yang berkenaan dengan perkara yang sensitif. Sensitif kan terlalu ramai hari ni. Tutorial makeup yang sangat dahsyat. Founder-founder, artis-artis, tak kira orang biasa, founder-founder makeup mengajar rakyat masyarakat kita, umat Islam kita untuk bermakeup. Kan daripada rupa begini terus berbeza, terlalu banyak dan ramai sangat yang follow. Jual-jual bahan-bahan alat-alat makeup sangat laku. Subhanallah, muslimin muslimat. Jadi berhati-hatilah sebab kita bimbang kita jatuh penyakit obses pada diri sendiri. Okey, subhanallah, selesai bab tu. Terima kasih muslimin muslimat. Jadi kita sebarkanlah ya perkara-perkara yang benar dan kebaikan. Sekarang kita nak bacakan hadis Nabi SAW. Subhanallah, hadis yang ke-7 dalam bab yang ke-10, hadis yang ke-93 dalam kitab Riyadhus Shalihin, masih lagi dalam bab fastabiqul khairat, kita berlumba-lumba mengejar melakukan kebaikan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Macam biasa saya baca, sahabat-sahabat ikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sab'an hal tantaziruna illa faqran munsiyan aw ghinan mutghiyan aw maradan mufsidan aw haraman mufnidan aw mautan mujhizan aw dajjala fasharru ghaibin yuntazaru aw sa'ah fasa'ah adha wa ammar wa amarru wa amar. Okey, subhanallah. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Hadis hasan riwayat Tirmizi. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah engkau sekalian melakukan amal kebajikan sebelum datangnya 7 macam perkara. Apakah kalian masih sahaja menunggu-nunggu sehingga kalian mengalami kefakiran yang melalaikan, atau kekayaan yang menyebabkan kecurangan, ataupun kefakiran yang melalaikan, atau kekayaan yang menyebabkan, ataupun kekayaan Okey, atau terkena penyakit yang merosakkan, atau tibanya usia tua yang menyebabkan ucapan-ucapan yang tidak karuan lagi, atau datangnya kematian yang mempercepatkan, atau datangnya dajjal yang ditunggu, atau tibanya hari kiamat, maka hari kiamat itu ada lebih besar bencananya serta lebih pahit. Hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan, apakah kalian masih saja bersegeralah engkau sekalian melakukan amal kebajikan sebelum datangnya 7 macam perkara.
Okey, Nabi SAW sebut dalam hadis ini, bersegera melakukan amal soleh, bersegera melakukan kebaikan, bersegera melakukan maksudnya perubahan. Segeralah kamu berhijrah. Maksudnya segera kamu melakukan kebaikan ni umumnya sebelum datang 7 perkara. Apakah 7 perkara itu? Yang pertama, subhanallah. Adakah kamu menunggu melainkan kefakiran yang melupakan? Perkara yang pertama, iaitu kefakiran yang melupakan. Kamu jadi fakir, kamu jadi miskin, yang menyebabkan kamu lupa. Maka kamu sibuk untuk mencari-cari harta. Kefakiran melalaikan. Ataupun kekayaan yang menyebabkan pemiliknya melampaui batas. Maksudnya jangan sampai kamu miskin sehingga kamu lalai, kan, yang melalaikan. Kamu sibuk meminta-minta, kamu duduk susah hati, kamu duduk fikir, duduk usaha siang malam untuk keluar daripada kemiskinan. Ataupun kekayaan yang boleh menyebabkan kamu melampaui batas agama. Subhanallah, itu yang kedua. Ataupun penyakit yang boleh merosakkan badan. Ataupun adakah kamu ingin tunggu kamu sakit dulu baru kamu nak buat kebaikan. Yang ketiga, lepas tu yang keempat, atau usia tua renta yang menyanyukkan. Yang keempat, ataupun kamu nak tunggu dulu bila kamu dah tua baru kamu kan nak buat kebaikan. Dah tua baru nak pergi umrah, dah tua baru nak pergi haji, dah tua sekian-sekian barulah kamu fikir nak pergi tolong orang susah. Dan ketika tua renta itu kamu dah tak larat, kamu dah nyanyuk. Ataupun yang kelima Nabi sebut, ataupun kamu menunggu maut yang boleh membunuh dengan mengejut. Kamu tidak sempat nak bertaubat, tak sempat nak hijrah. Nabi kata, adakah kamu nak tunggu? Kan, yang kelima iaitu maut, yang mana mati mengejut, yang kamu tidak sempat untuk bertaubat atau berwasiat, atau yang dinantikan, ataupun dajjal, ataupun seburuk-buruk perkara gaib yang dinantikan, iaitu hari kiamat. Maka hari kiamat itu lebih dahsyat, lebih baik. Subhanallah. Muslimin muslimat, pengajaran daripada hadis ini memberitahu tentang kemunculan dajjal yang merupakan antara tanda hampirnya berlaku kiamat. Azab dunia lebih ringan daripada azab akhirat. Setiap insan mestilah sentiasa bersegera melakukan amal soleh sebelum hampirnya, yakni datangnya perkara yang menghalang daripada melakukan amalan tersebut. Antara perkara utama yang menyibukkan dan mengganggu manusia daripada membuat kebaikan ialah kefakiran yang teruk, kemiskinan yang teruk, kekayaan, penyakit dan usia yang tua renta. Orang mukmin hendaklah sentiasa mengambil manfaat daripada suasana dan masa-masa seperti bulan Ramadan yang mudah baginya untuk melakukan amalan yang baik padanya. Kerana suasana dan masa-masa tersebut tidak berkekalan. Bandingannya adalah seperti peniaga yang sentiasa mengambil peluang daripada musim-musim tertentu untuk meraih untung yang besar. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Itulah hadis yang kita bacakan hari ini daripada susunan kitab Riyadhus Shalihin. Ia merupakan hadis yang ke subhanallah, ia merupakan hadis yang ke-93 dan hadis yang ke-7 dalam bab yang ke-10 dan hadis yang ke-93 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Subhanallah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masya-Allah. Alhamdulillah, semoga perbincangan kita hari ini mendapat manfaat, memberi kebaikan. Alhamdulillah, kehadiran lebih kurang dalam hampir 5,000 lebih, hampir 6,000, dan kita bincangkan hari ini lebih banyak berkenaan tabarruj, perhiasan, berkenaan dengan solekan, berkenaan dengan penampilan diri kita sebagai wanita. InsyaAllah muslimin muslimat, saya nak buat kesimpulannya. Wahai wanita khususnya, wahai para lelaki umumnya, lelaki, anda bertanggungjawab terhadap isteri dan anak-anak, sama ada anak perempuan ataupun anak lelaki. Bagi lelaki ada tabarruj juga, menarik perhatian. Bila pakai ketat, bila pakai seluar pun ketat. Lelaki juga dilarang memakai pakaian yang ketat sehingga menampakkan bentuk badan. Sebab ia juga boleh menaikkan syahwat dan boleh menarik perhatian. Bahkan lelaki berpakaian ketat, seluar ketat dan semuanya, dia bukan hanya menarik perhatian perempuan, tetapi lelaki pun tertarik. Sebab saya lihat dan kita boleh tengok, tak boleh nafikan, bagaimana hari ini budaya gay, budaya lelaki menjadikan lelaki juga bahan pemuas nafsu melalui gambar, melalui video dan sebagainya. Dan berhati-hatilah kita dalam menjaga. Sebab apa? Kita memang mengejar buat kebaikan banyak. Solat jaga, puasa jaga, sedekah banyak. Tetapi selagi mana kita masih lagi berterusan melakukan maksiat, kan? Yang kita tak boleh nak jaga penampilan diri ni, kita rasa memang tak boleh nak, dah jadi kebiasaan. Kita bimbang itu menjadikan kita muflis di akhirat kelak. Kita rasa kita dapat buat pahala ibadah banyak sekian-sekian. Tetapi dalam selama kita tidak menghentikan perbuatan maksiat yang menyebabkan kita menjadi orang yang fasik. Orang yang fasik iaitu orang yang berkekalan melakukan maksiat. Maksudnya dia tidak berhenti melakukan maksiat. Dia setiap hari tu maksiat tu dia buat. Dia jadikan rutin.
merutinkan maksiat. Orang yang merutinkan melakukan maksiat ini orang yang fasik. Tapi orang yang sekali-sekala buat dosa, maksudnya terjerumus melakukan dosa, kan, sekali-sekala, bukan dia merutinkan jadi kegiatan harian dia. Dia sekali-sekala buat dosa, mengumpat, maksudnya dia terjerumus, tergelincir melakukan kesilapan. Dia bukan fasik. Orang yang fasik adalah orang yang merutinkan perbuatan maksiat. Jadi itulah cabaran bagi seorang wanita akhir zaman ni, iaitu merutinkan perbuatan tabarruj ni, perhiasan yang berlebihan ni, yang dilarang di dalam Al-Quran, firman Allah sendiri, dan dilarang di dalam hadis-hadis Nabi berkenaan dengan wanita-wanita. Sama juga ada wanita kan disebut jangan dihentakkan kaki sehingga menarik perhatian, sebab loceng-loceng kaki. Wanita pakai gelang kaki, apa hukum dia? Harus pakai gelang kaki? Boleh, tak ada masalah. Lagipun bila kita keluar, kita tutup aurat, tak nampak gelang kaki tu. Tetapi yang dilarang memakai gelang kaki yang berbunyi tu, yang ada loceng. Bila berjalan berbunyi, sebab ia akan menjadi bahan tarikan. Sama juga kasut, kan, kita pakai kasut, elakkan yang berbunyi keletung-keletang. Sebab bila berbunyi tu dia memang akan menarik. Subhanallah, muslimin muslimat, Allahu Akbar. Adakah Islam ini satu agama yang mengongkong wanita? Adakah Islam adalah agama yang mengongkong? Saya tanya. Anda rasa terkongkong ke dengan peraturan-peraturan yang Islam buat? Saya pernah ditanya begitu, soalan yang jujur oleh orang bukan Islam. Dia bukan tanya, dia kata, kenapa kamu kena pakai macam ni? Ni yang tanya Mak Saleh. Dan dia tanya dia tanya muslimin muslimat, Mak Saleh dia tanya, bukan sebab dia tanya dengan cara yang baik. Sebab saya pernah ada pengalaman duduk di luar negara kan. Jadi yang tanya ni orang putih. Dia kata, why ya kamu orang Islam kena pakai macam ni? Tutup macam ni, kamu tak panas ke? Masa tu dia tanya musim panas. Kalau saya kata saya tak panas, saya tipu. Saya kata panas. Kenapa? Kami bebas. Kami boleh pakai apa saja. Kami bebas. Dia cakap macam tu kan. Kami bebas. Kami boleh pakai apa yang kami nak pakai. Kami tak ada peraturan. Macam tu. Kamu, semua ini peraturan Islam. Saya kata, ya, peraturan. Saya kata, bukanlah kena pakai sama. Kami bebas boleh pakai macam mana pun. Kami bebas boleh pakai any fashion. Kami bebas nak pakai. Tudung macam mana, baju macam mana. Tapi agama kami memberi batasan. Memberi batasan untuk menjaga kami. Satu, saya terangkan. Lepas tu dia tanya, kamu tak panas ke? Saya kata panas. Panas sebab musim panas. Tapi apa yang saya pakai ini, sebelum saya jawab apa yang panas tu, bila dia kata pasal tak bebas, dia kata awak macam tak bebas. Kan? Saya bebas. Saya tanya dia, apa erti kebebasan bagi awak? Kita boleh buat apa saja, itu bebas. Lepas tu saya pun tanya, ini dari segi logik. Kan? Subhanallah. Saya tanya, hidup kamu, kita contohnya di jalan raya, kita ada peraturan tak? Of course ada peraturan. Kenapa perlu ada peraturan jalan raya? Untuk keselamatan. Bagaimana kalau kita cakap, kalau kita kata kita nak kebebasan jalan raya, kita nak ikut suka kita lah, kita nak, sebab manusia suka kebebasan kan. Kita bebas nak masuk line mana, sebab kereta kita bayar cukai. Kita bebas nak langgar peraturan traffic light. Kita bebas nak parking walaupun di tempat-tempat yang salah. Kita bebas. Apa yang akan berlaku kalau manusia nak bebas di jalan raya? Misi accident, misi sekian-sekian. Jadi anda rasa terkongkong tak di jalan raya? Tak, saya tak rasa terkongkong. Saya rasa okey. Rasa stres? Oh tak, saya ikut peraturan, saya rasa selamat. Begitu juga dengan agama kami. Agama kami, dia bukan tak beri kebebasan. Kami bebas. Boleh pakai warna apa, boleh pakai fashion apa. Tetapi dalam peraturan. Sebab peraturan itu menjaga keselamatan kami. Keselamatan apa? Bila awak pakai macam ni, awak nampak awak kurang selamat. Awak pernah rasa lelaki memandang apa semua? Yes. Dia kata yes. Memang betul? Betul? Tapi saya tidak menghadapi rasa ancaman tu. Jadi ada keselamatan-keselamatan yang boleh menjaga diri saya. Bila saya pakai begini, saya bebas, tapi bebas dalam selamat. Samalah kita bebas atas jalan raya. Kita tidak dilarang untuk bawa kereta jalan raya, tapi kita bebas atas jalan raya untuk menggunakannya, tapi dalam selamat.
Lepas tu saya kata saya sebenarnya bebas daripada awak. Dia pun tanya, apa maksud awak? Subhanallah. Ujian nak bulan puasa tahun ni, saya pun pernah rasa down. Okey. Subhanallah. Lepas tu kan, dia tanya, saya kata saya sebenarnya lebih bebas daripada awak. Apa maksud awak? Dia tanya saya kan. Sebab saya memakai pakaian adalah untuk dilihat oleh Allah. Allah itu Tuhan saya. Sebab dalam Islam, bila kita memakai pakaian yang sebagaimana Tuhan nak, saya dapat pahala. Saya dapat pahala. Saya dapat banyak. Dikata pahala itu apa? Reward. Saya dapat reward. Dapat reward. Dan hasil pada reward tu saya akan masuk syurga. Kan? Akan masuk syurga. Subhanallah. Jadi mereka ni pun bila dengar juga saya kata saya lebih bebas sebab saya tidak terikat dengan apa-apa fashion. Saya tak terikat dengan apa-apa musim. Saya pakai pakaian macam ni sepanjang musim dan sepanjang masa sebab dia kan ada 4 musim di Australia. Manakala awak pula, saya kata awak pula, awak terikat dengan fashion. Awak perlu mengikuti peredaran fashion. Dia kata yes, betul. Musim panas tukar fashion, musim sejuk tukar fashion, musim bunga tukar fashion, keluar fashion terbaru, ya kena up to date. Saya kata saya bebas. Sebab itu saya katakan saya lebih bebas daripada kamu. Erti freedom yang sebenar bagi kita wanita, erti bebas kita yang sebenar apabila kita tidak terikat dengan penilaian manusia, tidak terikat dengan pandangan manusia, tetapi kita mengikat diri kita dengan pandangan Allah. Dan pandangan Allah, tuan-puan sekalian, lebih mudah untuk kita follow. Pandangan Allah sebenarnya lebih ringan, lebih mudah untuk kita penuhi. Masya Allah. Muslimin muslimat. Kalau nak ikut pandangan manusia, ini ketinggalan zaman ni, ini tak up-to-date ni. Pakai lagi baju macam ni. Oi, kau ni pakai tudung zaman bila ni? Ni orang dah tak pakai dah handbag macam ni. Ni kasut apa macam ni. Ini contohnya orang yang hidup dalam dunia fashion yang perlu mengikut, sebenarnya mereka tidak bebas. Mereka dilihat bebas zahir tetapi hati mereka tidak bebas. Mereka perlu mengikut peredaran fashion, pandangan mata manusia. Dan pandangan mata manusia sangat tidak ada kepuasan. Tidak ada batasan, tidak ada had. Tetapi pandangan mata Allah, Allah menyebutkan dalam firman-Nya kan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang paling terbaik dengan kamu ada orang yang paling takwa. Dan dalam firman Allah, Allah menyebut berpakaianlah, dan sebaik-baik Allah menyebutkan sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa. Maksudnya apabila kita memakai sesuatu pakaian, pakaian itu boleh menaikkan ketakwaan, boleh membuatkan kita rasa ingin jaga diri kita. Tuan-puan sudah tentu ya, bila kita pakai gini kita rasa lebih enjoy, lebih gini-gini. Tapi bila kita pakai pakaian yang lebih labur, pakaian yang sekian-sekian, kita pun rasa hati kita berbeza. Pakaian sangat mempengaruhi hati. Pakaian takwa. Subhanallah, Allahu Akbar. Masya Allah. Pakaian takwa membentuk peribadi kita, membentuk cara kita berjalan. Sebab itu Allah berfirman, sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa. Yang mana pakaian itu boleh menjaga diri, boleh meningkatkan ketakwaan. Subhanallah. Alhamdulillah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Jadi itulah saya nak berkongsi tentang prinsip bebas, prinsip freedom. Bebas yang sebenar apabila kita tidak terikat dengan pandangan manusia, penilaian manusia, pujian manusia ataupun kejian manusia, tetapi kita pergi kepada pandangan Allah dan pujian Allah. Bukan kata kena selekeh, sebab kita dah baca hadis Nabi tadi. Nabi firman Allah, hadis Nabi, Allahu jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu indah, Allah itu cantik. Allah sukakan keindahan dan kecantikan. Jadi yang kita dituntut adalah untuk berpenampilan kemas, boleh nampak maksudnya kaliber kita, subhanallah, boleh nampak ciri-ciri wanita muslimah kita. Dan tak semestinya pakai tudung bulat, tudung labur, asalkan menutupi dada mengikut syarat. Nak pakai macam mana fashion terpulang. Sekarang ni macam-macam fashion ada kan. Tapi fashion itu fashion yang tidak tabarruj, yang tidak terlalu menarik perhatian. Warna-warna yang bukan terlalu terang, menarik perhatian. Wallahu alam. Tak habis ni cakap pasal topik ni. Saya nak jemput pada encik suami. Subhanallah, last penutup. Sempena hari lahirnya. Tadi dah mula. Hari ini 12 Mei tahun 2022. Pada tarikh 12 Mei tahun 1980. Lahirlah seorang lelaki, seorang bayi yang diberi nama Tengku Fazli bin Tengku Yahya. Jadi hari ini umurnya
genap 42 tahun. 42 tahun. Umur saya 39, encik suami 42 tahun. Kami beza 3 tahun. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi ada depan saya ni jemput encik ucapan selamat hari lahir untuk diri sendiri. Okey, subhanallah. Ke sini sikit encik. Gitu. Subhanallah. Apa ni? Sahabat-sahabat. Okey. Selamat hari lahir. Selamat hari lahir. Selamat hari kelahiran yang ke-42. Dah tua. Alhamdulillah. Dah tua sangat dah ni. Subhanallah. Allahu Akbar. Semoga sepanjang hayat, sepanjang umur dirahmati dan diberkati oleh Allah. Amin. Subhanallah. Terima kasih di atas kesudian encik menjadikan saya isteri. Alhamdulillah. Terima kasih di atas segala kebaikan, pengorbanan, kesetiaan, kesabaran, keredaan dan semuanya. Masya Allah. Amin. Subhanallah. Saya pun baru ucap pagi ni. Lepas tu saya dah terus terang dengan encik suami semalam. Saya kata minta maaf, tak sempat buat apa-apa persiapan. Dan encik tahu berapa hari ni sangat sibuk kan. Sibuk pokok. Orang tengok tu. Subhanallah. Adalah memang sibuk sikit kan. Jadi tak sempat. Wallahu alam. Tengoklah. InsyaAllah lah kan buat persiapan. Tapi yang paling utama doa kan. Betul kan? Doa. Subhanallah. Ni ada orang kata salah apa berdoa di khalayak ramai. Sebenarnya itu ucapan lah. Doa sembunyi dengan Allah tu antara kita dengan Allah kan. Kita doa. Doa tu memang hari-hari setiap kali solat. Sekali sujud pun kita doa. Kan doa. Kalau sujud tu kan kita doa untuk suami, doa untuk dalam hati, doa bahasa Arab boleh lah ya. Doa untuk mak ayah, macam tu kan. Jadi nak dengarlah sikit mungkin di usia 42 tahun ni. Masya Allah, tak tahulah apa sebagai birthday boy. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini genap dilahirkan 42 tahun yang lalu. Jam 6 pagi. Sebelum subuh. Jadi alhamdulillah, kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan usia ni. Kalau kita tidak dipanjangkan umur, maka kita tidak ada di muka bumi ini, tidak diberi kekuatan, tidak diberi kesihatan, tidak diberi peluang ini, maka tidaklah ada kita di dunia inilah. Semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesyukuran yang setingginya. Sebab semasa zaman saya belajar dulu pun, saya pun fikir usia saya pun mungkin tak sampai 40. Sebab masa belajar dulu tu 3 orang kawan meninggal. Masa belajar? Masa belajar. Masa belajar di Tati dulu, Terengganu Advanced Technical Institute. 3 orang meninggal masa tu? Meninggal. Sebab kemudian 3 orang? Satu meninggal tu lepas kelas design. Ambil chemical engineering ni, ada kelas design. Kemudian kami ke Bandar Kemaman. Sempatlah lambai dia. Lambai. Nama dia siapa? Nama dia Man. Senior 1 tahun. Kemudian dalam perjalanan tu kami dah sampai. Dia tak sampai-sampai. Dia tak sampai-sampai. Bukan pergi sekali lah. Cuma bila dapat call, dia accident. Dia langgar lori 16 tayar. Panjang. Dia naik motor. Kemudian meninggal di tempat kejadian dan doktor suruh masuk pengecaman jenazah tu lah, kawan-kawan dia. Saya masuk. Yang lain tak berani masuk. Masya Allah. Memang Encik masuk? Masuk. Senior kan. Senior pun tak nak masuk. Maksudnya tak ada siapa yang sanggup nak masuk sebab hancur. Dua orang masuk. Senior seorang tu lah, yang berani seorang tu. Kemudian saya masuk. Memang tak cam muka dia. Memang tak cam. Mukanya memang tak nampak muka dia lah. Memang tak cam. Cuma kawan tu cam baju dia je. Cam baju je. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Macam mana encik ada keberanian sanggup nak tak tahu. Doktor angkat ni apa ni? Mana keluar organ badan pun dah keluar. Jadi satu pengalaman. Kemudian roommate satu bilik. Kejap encik ya. Berkenaan dengan bagaimana
keadaan mayat, ia bukan menentukan husnul khatimah atau tidak. Sebab ini dibincangkan oleh ahli ulama. Contohnya, ramai para sahabat meninggal dalam keadaan hancur tubuh badan. Bila pergi berperang, para sahabat kan ramai yang ditusuk dengan pedang, di badan dihancurkan, maksud musuh buat dahsyat pada jenazah kan, sampai dilihat jumpa 60-70 tusukan pedang, tombak kan, ada yang dipotong, ada yang sekian-sekian. Jadi kedahsyatan bagaimana kondisi mayat bukan penentu su'ul khatimah ataupun husnul khatimah. Dan tak semestinya kalau maksudnya mayat tu macam nampak cantik kan, bersih apa semua, tak apa encik, tak apa, dengar je, kita pun buat ukuran confirm husnul khatimah tidak. Okey, jadi subhanallah. Yang kedua, kematian keduanya meninggal sebab kanser tulang. Rumet. Kemudian dia jatuh longkang. Rumet. Jatuh longkang. Kemudian mula membengkak lutut dia. Kemudian masa tu ni nampak dia lain dah. Alhamdulillah lah, perubahan dia lain. Macam sentiasa berdamping Quran. Kemudian baca buku selalu kan. Kemudian lepas tu kaki pun dia potong, lutut dipotong. Allahu Akbar, sampai potong lutut. Potong lutut. Kemudian merebat juga. Masa tu umur berapa? Dalam 22. Saya pernah dengar dah cerita ni, Cik Suhaim pernah cerita rumetnya. Maksudnya tuan-puan bayangkan ya, hanya sebab jatuh longkang, lepas tu lutut tu membengkak. Maksudnya jatuh longkang, lutut tu terkena longkang. Asalnya orang yang sihat tidak ada apa-apa sakit. Dan bila saya dengar cerita ni, subhanallah, bila anak-anak jatuh contohnya kan, kita kena bagi perhatian sebenarnya. Kalau anak jatuh yang teruk apa, lebih baik kita pergi cek kan, kalaulah membengkak. Maksudnya asalnya kawan ni sihat, tak ada masalah, lepas tu jatuh longkang, terhentak dengan lutut. Betul. Lepas tu membengkak kemudian menjadi asbab kanser tulang. Kena potong paha pula. Asal. Lepas tu dah tak lama umur dia meninggal. Yang ketiganya adalah yang tadi nama Roslan Siddiq, yang ketiganya adalah Saiful Zaman. Ini mengejut lagi. Dapat telefon kata meninggal sebab batuk berdarah. Itu je. Semua tu sihat. Sihat, memang sihat. Allahu Akbar. Kemudian bergegas balik ke Jertih. Ramai-ramai. Maksudnya sebelum tu tak ada nampak dia batuk dan tak punya lama. Tak ada. Memang sekejap je batuk berdarah. Dia balik kampung masa tu. Kenapa punca dan batuk berdarah, terus meninggal. Masya-Allah. Jadi itu satu pengalaman lah. Mereka roh mereka ditempatkan di kalangan orang beriman. Kesyukuran kepada Allah SWT sebab dipanjangkan usia inilah. Tu saya katakan tadi, kadang-kadang fikir memang kurniaan Allah ni terlalu banyak lah. Okay? Jadi kurniaan Allah juga melalui ibu bapa yang melahirkan lah. Ibu bapa yang melahirkan. Semoga arwah ibu ditempatkan di kalangan orang beriman, dan semoga bapa dipanjangkan umur, diberi kesihatan. Kita kelahiran kita ni, kita kena reflect kepada pengorbanan ibu bapa juga, sebab banyak bersusah payah melahirkan kita, yang bila dah tua macam ni baru kita sedar betapa sukarnya membesarkan anak-anak, mencabarnya dalam memberi pendidikan yang terbaik kepada anak-anak sehingga menjadi seorang insan lah. Dan alhamdulillah kesyukuran ditujukan kepada isteri tersayang lah, sebab 40 tahun macam kanak-kanak di mata isteri kadang-kadang. Okay? Jadi bersama-sama melalui susah payah sehingga ke saat ini. Terima kasih kerana masih percaya dan setia. Alhamdulillah, satu perjalanan yang panjang, 16 tahun berkahwin, 17 tahun berkahwin. Jadi alhamdulillah lah sehingga saat ini. Terima kasih ditujukanlah kepada isteri, membesarkan anak bersama-sama melalui susah payah bersama-sama. Alhamdulillah. Untuk suami juga kena appreciate, kena menghargai, kena melalui, kena ingat momen-momen. Okey, kena letak baju-baju perkahwinan tu gantung depan rumah biar ingat momen kahwin tu. Encik, baju encik dah bagi orang dah. Ya ke? Salah bagi dah. Kena ingat momen-momen tu lah, biar ingat, biar semua ingat. Kelahiran pertama tu kena tengok gambar-gambar tu, betapa susahnya isteri melahirkan anak kita kan.
Kita lelaki ni macam biasalah, susah, menangis, sedih, masa tengok isteri sakit je lah. Masa isteri nampak happy tu dah lupa semua lah. Masya Allah. Jadi yang ketiganya untuk anak-anak, semoga terus kuat dan tabah melalui kehidupan, belajar insya-Allah. Moga fokus untuk menjadi hafizah insya-Allah dan diberi kesempurnaan kehidupan dunia dan akhirat. Juga kepada semua yang follow saya ni, ramai yang follow saya hari ni. Terima kasih memberi sokongan yang terbaik kepada Ustazah. Alhamdulillah, dan boleh bersama sepanjang jalan dakwah Ustazah ini. Moga-moga semua boleh terus istiqamah dalam kebaikan. Tuan Ustaz nak jadi menantu boleh. Lambat lagi ni, baru mau nak 14 tahun. Yang sulung 14 tahun. 16 tahun. 16 dah lupa tu. Siapa nak dibesan kami boleh. Masya-Allah. Masya-Allah. Allah Akbar. Ada syarat dia tu. Okey, itu sajalah. Encik, saya terfikir kan. Saja tanya depan live. Jangan. Kalaulah contohnya kan, ada tak orang nak jemput kami pergi datang beraya contoh, dan kita pilih berapa orang, encik okey ke? Follower? Bukan follower sebenarnya, ini sahabat-sahabat kita. Okay, sahabat dunia akhirat. Sahabat dunia akhirat. Malu nak sebut follower. Macam mana nak pilih tu? Ni ada 5,000 ni. Wallahu alam. Itulah kan, insya-Allah ada rezeki. Boleh. Nak sangat sebenarnya saling beramah mesra. Okey, ni dah nak cabut. Okey, jadi itulah ya. Encik, tambah lagi ucapan. Itu saja. Terima kasih semua. Ucapan hari lahir. Hari ni hari lahir encik suami. Terima kasih banyak-banyak kepada yang mendoakan. InsyaAllah, subhanallah, kita akan teruslah kuat untuk menempuh setiap hari dan menghargai setiap umur yang Allah beri, nyawa yang Allah berikan. Masya Allah, Alhamdulillah, subhanallah. Siapa yang hari lahir hari ni sama hari lahir juga. Siapa yang hari lahir semalam, semalam, esok, sama hari lahir semua. Dan memang seperti mana encik suami sebut tadi, bila hari lahir sebenarnya kita kena meraihkan ibu dan ayah. Kena meraihkan ibu ayah. Bila hari lahir, ucapan yang sepatutnya adalah kepada ibu dan ayah. Kalau hari lahir saya pun akan ucap, terima kasih mak kerana melahirkan Asma. Terima kasih banyak kerana membesarkan. Sebab kita ada hari ini asbab Allah melalui asbab ibu dan ayah kita. Jadi masya-Allah, hari kelahiran bukan, tapi kita hari kelahiran ibu bapa akan raikan anak, betul kan? Tapi subhanallah, apa salahnya jika pada hari yang sama kita meraihkan ibu ayah. Jadi seronoklah ibu ayah kalau ada anak 8 orang, bila setiap kali lahir setahun 8 kali dia akan diraikan. Sebab sebagai tanda terima kasih dan syukur. Betul. Jadi kita ni kena fikir apa ni? Kena fikir hadiah apa untukku. Ayah panggil ku, sebab Tengku Yahya panggil ku. Kalau orang dengar saya panggil ayah mertua, bapa mertua, saya panggil bapa mertua ku. Bukan ayah, bukan abah, bukan apa, panggil ku. Orang dengar macam panggil nama, tapi memang itulah kebiasaan panggilan mereka. Sebab ada Tengku jadi panggil ku. Jadi kita kena fikir hadiah apa nak bagi kepada ku dan apa yang kita perlu buat untuk arwah ibu kan, sebagai tanda syukur. Okey, jadi itu saja sahabat-sahabat. Terima kasih kepada siapa yang hadir, moga bermanfaat. Mohon maaf salah dan silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama macam saya panggil ayahku. Betul lah. Ada ramai je yang panggil ayahku. Okey, dah bagi salam. Sama, saya pun hari lahir suami ucap pada mertua. Sama, bagusnya. Tengok komen-komen, baca komen sikit. Tuan-puan sekalian, ada cadangan tak? Orang lelaki suka hadiah apa? Lelaki suka hadiah apa? Ya, betul. Hari lahir raikan ibu ayah. Hari lahir raikan ibu ayah. Sama dengan kami panggil arwah ayah kami ku juga, Siti Safura Abdullah. Okey. Orang lelaki, ada tak pandangan orang lelaki? Puteri Engku Lin. Boleh Puteri Engku Lin. Jom kita jadi besan. Boleh ya Ustazah, anak saya usia 20 tahun. Saya kerja engineering juga, diploma dan syariah Islamiah. Masya Allah, terbaik ya. Handsome Ustazah, tinggi dan putih. Nanti kita ni Puteri Engku Lin, nanti kita jumpa ya. Siapa lagi yang nak jadi besan ni? InsyaAllah mana yang baik kita jadi besan. Jom
Jam tangan. Dah beli. Okay, jam tangan. Saya panggil Wei, tak panggil mak. Meja kan plekat. Oh, kan plekat je lah. Oh, kan plekat. Sebenarnya memang jarang. Kami ni bukan beria sangat bila lahir. Tak adalah hadiah-hadiah pergi sambut-sambut. Ucapan doa tu lah. Ya, subhanallah. Tak ada idea. Diorang pun tak ada idea. Coklat campur bunga pun diorang suka sangat. Cuma diorang cover malu-malu. Okey. Zarah Yahya, dia kata coklat campur bunga. Okey lah, insyaAllah. Kau nak adik, oh kena interview ni, Aimuni Fazil nak jadi besan. Kami ada 7 orang anak. Jadi ada 7 orang peluang untuk besan. Kami tak ada letakkan kriteria apa-apa. Yang penting anak tu anak yang baik. Subhanallah kan. Tak adalah kejaya apa ke. Mak ayah saya terima, menantu pun tengah belajar. Ni tengah belajar. Adik-adik saya memang macam tu belaka. Tengah belajar, tak tahu kerja apa, tak kerja lagi. Terus kahwin apa, mak ayah ni memang tak bagi kalau dah tahu ada kawan, yang baik nikah. Bab rezeki, mereka selalu kata rezeki orang berkahwin memang ada, Allah murahkan. Sport ring. Ustazah masak. Ya, saya sebenarnya niat nak masak sedap-sedap. Liza Nani kata masak sedap-sedap. Hadiah tasbih mahal. Jam tangan. Ustazah boleh anjurkan majlis raya potluck. InsyaAllah nak hadir. Betul lah potluck. Betul juga kan buat kat Dewan potluck. Ada orang hadir tak? Ada. Buat macam tu kan? Ada. Buat dekat KL ke, cari Dewan ke? Boleh. Potluck hari raya. Kan? Idea. Ustazah boleh anjurkan majlis raya potluck. InsyaAllah nak hadir. Kyoko Shuji. Betul juga, bijak juga kan? Kita pilih satu Dewan, lepas tu buat potluck. Bawa ayah pergi holiday. Lepas tu ceramah dulu sekejap kan? Betul. Laki suka jam, kasut, beg dompet. Ya. Okay. Masya Allah. Saya rasa saya masak je lah ya. Masak Maggi ya. Maggi 3 rasa. Boleh ya. Okay. Juga anak-anak masih kecil dah ramai. Macam mana? Beli set ibadah. Biar kuat ibadah. Dapat pahala jariah. Okay. InsyaAllah. Banyak ni cadangan ni. Ustazah nak ada juga. Ya. Potluck bestnya. Jom Ustazah. Sahabat semua. Yang lagi best kalau potluck ni buat dekat taman. Betul. Buat dekat taman. Betul lah. Saya taman kat Putrajaya ke kan. Kami dulu selalu buat potluck dengan kawan-kawan, buat dekat taman. Taman terbuka kan. Lepas tu ada meja. Lepas tu ada buat sikit untuk ceramah. Lepas tu ambil lah masa dan 3 jam ke kan. Lepas tu terjumpa-jumpa. Betul lah. Subhanallah. Jam tangan, pen, kain plekat. Bangga gajah duduk. Potluck, good idea. Mana tahu ada jodoh anak. InsyaAllah sama dah tahu ada jodoh anak kita. Haminah Adnan. Anak akak udah kerja, penolong pesyarat, ambil usuluddin. InsyaAllah. Puan Haminah Adnan, ya Allah. Kan? Masya Allah. Ya, insyaAllah. Ada anak kami yang umur 3 tahun. Jadi, kalau kita jumpa tu kan, mana tahu kan, kita jagalah anak-anak masing-masing. Hai, kalian sanggup ke jadi besan saya? Alahai, segalah saya. Saya ni bukan orang yang baik. Nak jadi besan saya, Masya Allah. Saya harap saya jadi besan yang baik lah. Mudah-mudahan. Ya, bagus tu cadangan. Outdoor Ustazah. Ya Allah, bayangkan dapat beramah mesra. Betul lah. Kan, buat outdoor. Buat di taman besar. Bijak-bijak. Buat kan? Maggi je semua. Buat Maggi semua. Cermin mata baru. Dia pakai spek. Cermin mata baru. Baru beli je hari tu. Murah-murah. Maggi 3 rasa. Okay, saya akan masak Maggi. Sebaya anak Ustazah. Ambil anak saya. Kasih Zita. Anak saya semua sebaya anak Ustazah. Ambil anak saya. Anak saya semua sebaya. Anak kami 16, 15, 17, 16, 15, 13, okay? 11, 9. Hana 6. Hana 5. Bukan 9, 8. Sofan 8. Hana 5. Lepas tu 3. Fatimah. Okay. Dia kata semua ambil anak dia. Okay. InsyaAllah. Alhamdulillah, itulah saja ya. Nampaknya orang lelaki memang tak ada idea lah. Beg, jam, lepas tu keplekat. Keplekat saya rasa bagus juga cik. Saya rasa cantik memerlukan sebab dah lama tak nampak lusuh dah. Yang kalau gajah. Perempuan saya hadiahkan Ustazah Sogo. Oh, satu Sogo tu. Sogo saya hadiah. Maksudnya pergi Sogo. Pergi Sogo. Sorang-sorang. Sorang-sorang. Dia tahu memang saya tak pergi. Bukan saya ada pergi, tapi memang susah. Dia tahu sebab tak boleh nak membeli kadang-kadang tu.
orang duk ambil gambar. Tu yang lama tak pergi shopping complex. Tak apalah, kita fikirkanlah ya. Tapi hari ni ada ceramah, ada macam-macam, tengoklah ya. 10.30 ada. 10.30. Betul, 10.30 ada ceramah lagi. Jalan-jalan dengan Ustaz di Mekah. Sama dengan saya lah, anak ketiga 11-12-2020. Saya nak cop Hana Fatimah. Oh, Jamalia Muhammad Jamil nak cop Hana dengan Fatimah. Ya, Besan, Puan Besan, Jamalia Muhammad Jamil, dia nak cop Hana Fatimah. Okey, insyaAllah. Silalah cop. InsyaAllah, mudah-mudahan ya. Saya cuba jaga anak-anak baik-baik. Kita sama jaga, nanti kita temukan. Anak bujang nombor 3, umur 9 tahun, seorang jururawat. Oh, baik tu. Subhanallah, bagus tu. Atikah dia nak jadi doktor haiwan. Jadi, ya nak jadi doktor haiwan. Dia memang suka sangat binatang. Semalam, kami selamatkan ikan. Ada ikan mas tu yang besar. Kan? Lepas tu, ada macam 6 sebenarnya. Tak tahu macam mana sebab kita beli pada kedai ikan. Memang nampak badan dia merah. Lepas tu saya dengar Atikah lah kejap angkat ikan tu. Lepas tu cabutkan. Rupanya ada banyak tulang. Ada banyak benda-benda tajam. Mungkin dia kena masa dekat kedai ikan. Subhanallah. Memang ikan tu nampak sakit. Bila tarik, rupanya ada 6. Lama juga proses tu. Nak tarik sebab dia lembek, dia licin. Lepas tu bersisik. Sebab itulah badan dia ada merah-merah. Mungkin dia pernah bergaduh dekat kolam yang lama. Atikah memang sangat suka binatang. Semua suka. Jadi dia teringin nak jumpa Ustazah suatu nanti. InsyaAllah saya juga teringin. Okey, Polat Raya saya dari Sungai SG. SG tu daripada mana? Mana? SG. Nak datang. InsyaAllah. Cok Moho ni. Saya nak cok Hana Fatimah. Alhamdulillah. Itulah ya. Sekadar ambil kesempatan beramah mesra. Okey, sebenarnya calon-calon besan dah ramai cik. Kriteria jadi menantu macam mana? Banyak, ada 100. Allahu Akbar. Kalau gitu tak boleh menantu. Tak boleh nak menantu lah kita 100 encik. Masa encik dulu ayah saya terima seadanya. Singapura tadi SG. Oh, Singapura. Subhanallah. Allahu Akbar. Tak boleh nak berbesan lah kita, anak kita sama golongan Hawa. Anak kita sama golongan Hawa. Sama perempuan. Kenapa pula? Anak kami ada 3 lelaki. Ada 3 lelaki, ada 4 perempuan. Engku Afan Anissa. Kelakar pun ada 3 anak masing-masing ya. InsyaAllah kena buat interview. Okey, itulah. Subhanallah. 10.30 nanti jumpa. Kita ada kuliah, ada ceramah yang istimewa bertajuk Cintai Ilmu Mengejar Manfaat Duniawi dan Ukhrawi. InsyaAllah. Oleh UTM Space. Jam 10.30 jumpa lagi. Jangan jemu. Sekian untuk yang sebetul-betulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.